Baik, menjelang PRU yang ke-15, bagaimana kita melihat persediaan 5 juta pengundi kali pertama, dan dalam daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan kali ini terdapat 21.1 juta yang layak mengundi dengan 5 juta pengundi untuk yang kali yang pertama, dan ini meningkat hampir 2 kali ganda berbanding 11 juta pengundi yang layak pada PRU yang ke-14. Ini selepas kita saksikan penurunan had umur 18 tahun dan juga pendaftaran automatik yang diluluskan di Parlimen sebelum ini. Jadi untuk mengulas lanjut, kita nak bersama dengan Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18. Selamat pagi, Kira. Selamat pagi. Kira, ini saya kira pilihan raya PRU 15 ini adalah ujian pertama lah kepada usaha untuk undi 18 sebelum ini. Kita tahu sebelum ini di PRN mungkin juga telah dilaksanakan, tapi ini secara besaran seluruh negara PRU 15. Tapi pada pandangan Kira, antara penggerak advokasi undi 18 sebelum ini, adakah literasi sistem demokrasi kita ini semakin baik, khususnya dalam kalangan pengundi muda ataupun pengundi kali pertama ini sejak ia diluluskan? Terima kasih atas soalan itu. Saya rasa soalan ini ada dua jawapan. Kalau kita nak kata kesedaran politik telah meningkat, saya rasa memang ada. So kita lihat banyak anak muda, terutamanya anak muda dalam parti politik juga semakin aktif berwacana, makin aktif organise debat, makin aktif terutamanya social media untuk berbincang mengenai isu-isu politik dan juga paling penting isu-isu dasar atau polisi di kalangan mereka sendiri. Tetapi saya rasa di sini kerajaan ataupun institusi telah gagal untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan literasi politik, terutamanya di kalangan budak sekolah dan juga mahasiswa universiti. Kalau kita lihat juga baru-baru ini di universiti juga masih mempunyai kekangan untuk anak muda bercakap ataupun mengulas isu-isu, terutamanya isu-isu seperti kebebasan bersuara. Jadi in that context, macam mana kita nak mengharap dan juga macam mana kita memberi tanggungjawab kepada anak muda untuk mengundi, tetapi kita masih mengekang suara mereka terutamanya di universiti-universiti. Kita harus ingat bahawa di universiti semua mahasiswa adalah pengundi. Kita tak boleh kata universiti bukan tempat untuk politik lagi sekali anymore, sebab semua mahasiswa lepas umur 18 tahun, which means hampir 100% anak muda yang berada di universiti telah menjadi pengundi. Mereka mempunyai hak untuk bersuara dan mereka juga mempunyai hak untuk menanya soalan mengenai politik dan juga isu-isu semasa. Jadi in that context, saya rasa sejak undi 18 telah diluluskan dan diwartakan, kita masih melihat tanggungjawab untuk meningkatkan literasi politik kalangan anak muda masih terjatuh di kalangan anak muda sendiri. Saya sebagai yang mengendalikan NGO Undi 18 masih menerima banyak soalan, kenapa Undi 18 tak buat ni, tak buat tu, tak buat ni. Tetapi tidak ramai orang menanya kenapa kerajaan tidak meningkatkan effort ataupun inisiatif mereka untuk to educate anak muda di luar sana lah. Contohnya, salah satu cadangan yang kami beri kepada SPR dan kerajaan masa dulu sangat-sangat senang sahaja. Menggunakan SMS blast kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya anak muda, untuk semak pendaftaran mereka selepas mereka menjadi 18 tahun. Tapi sampai sekarang kita lihat inisiatif untuk mengajar orang ramai bagaimana untuk semak pendaftaran terjatuh kepada pihak media, aktivis dan juga NGO-NGO. Jadi itu adalah persoalan yang perlu dijawab oleh pihak kerajaan. Kita ingat masa COVID-19 dulu, setiap hari kita terima mesej daripada MKN berkaitan dengan peringatan dan sebagainya. Tapi bila masuk bab pilihan raya umum ni, ia tak digunakan. Kita ada resources tapi tak digunakan dengan sebaik mungkin. Dan kita tak belajar daripada PRN Johor sebenarnya, di mana ramai orang, tak kira anak muda ataupun yang bukan muda sangat, tidak tahu bahawa mereka telah mendaftar sebagai pengundi. Jadi kita boleh tapi kita dapat SMS mengenai program Keluarga Malaysia di Johor dan sebagainya. So I think memang pihak kepentingan tidak ada interest atau minat lah untuk mendidik orang ramai mengenai hak mereka untuk mengundi. Ya, mungkin prioriti itu tidak ada di situ, tapi bagi kita perlu sedar bahawa kerajaan juga tidak mampu lakukan segala-galanya dengan sendiri. Dan sebab itu pentingnya badan-badan sivil, gerakan sivil seperti NGO. Tapi mungkin apa platform terbaik untuk pihak seperti Undi 18 ataupun NGO yang lain, ataupun mungkin parti-parti politik, mungkin mereka tidak berada di peringkat kerajaan, tapi parti politik ataupun masyarakat sivil, untuk engage dengan anak muda ini untuk pastikan mereka ini sedar
you sudah boleh mengundi sebenarnya. Macam mana? Apakah mungkin platform terbaik? Ya. Saya juga nak highlight sebenarnya apa kumpulan-kumpulan NGO, masyarakat madani dan parti politik. Sebenarnya apabila kita membuat program ataupun inisiatif untuk meningkatkan kesedaran politik di kalangan orang ramai, ini adalah kerana we are trying to do what the government has failed. So kita bukan kalau kita nak bekerjasama boleh. Saya dah sebagai NGO kami nak berjumpa kerajaan, kami nak jumpa EC dan sebagainya. Memang nak, tetapi tidak dapat berjumpa. So it's not about working together, tapi kita sedang membuat inisiatif di mana kerajaan telah gagal untuk memudahkan proses mengundi ataupun telah gagal untuk meningkatkan literasi politik kepada orang ramai. Tetapi balik pada soalan macam mana kita boleh sebagai yang di luar kerajaan lah untuk melakukan outreach kepada orang ramai. Saya rasa kalau kita lihat dalam program Undi 18 saya sendiri, kita melakukan banyak outreach dan program pendidikan terutamanya dengan kalangan anak muda. Tapi pendidikan ataupun fokus program-program kami adalah selalunya bukan sahaja fokus kepada parti politik yang mana yang anda mengundi, tetapi bagaimana kita nak buat analisa manifesto, bagaimana kita nak berjuang untuk isu-isu atau dasar yang kita inginkan. Contohnya sebagai anak muda kami banyak menekankan isu kebebasan bersuara, kampus autonomi. Kami menyokong mahasiswa-mahasiswa yang membawa isu mengenai kolej kediaman ataupun isu mengenai student union di universiti mereka. Tetapi anak muda juga bukan monolit. Mereka tidak mengundi secara sama. Kita ada lihat anak muda di luar bandar, dalam bandar, anak muda yang tinggal di Sabah, Sarawak, anak muda tinggal di KL mempunyai isu-isu kepentingan yang lain-lain. So we have to sebagai NGO ataupun sebagai aktivis memahami konteks-konteks berlainan yang diperjuangkan oleh anak muda di luar sana dan memberi mereka the tools ataupun pengetahuan untuk membawa suara mereka di peringkat nasional. Itu salah satu, saya rasa anak muda bila mereka mikir pasal bagaimana saya nak ahli kepentingan untuk mendengar suara kita. So bagi Undi 18 kami pernah buat tinjauan, kami juga membuat debat dengan Awani juga, kami membuat berbagai-bagai program kerana kita tak boleh hanya mengharapkan anak muda untuk melihat social media ataupun Twitter sahaja untuk mendapat maklumat-maklumat terkini lah. Dan dalam masa yang sama, Kira, kita juga lihat seperti kita tahu Map Malaysia dah keluarkan amaran monsun timur laut dan sebagainya. Tapi semalam kita lihat belum lagi ada SOP yang bagaimana kalau berlaku kawasan tu banjir, apa yang akan dilakukan, SOP apa yang akan dilaksanakan oleh SPR dan sebagainya. Mengapa ini satu perkara yang cukup penting untuk kita highlight? Kerana risiko tu ada sekarang kan, bila-bila masa kita tak tahu. Jadi bagaimana, Kira? Saya rasa, from my perspective lah, demokrasi dan juga proses-proses demokrasi harus menjadi inklusif. Tidak kira dari aspek mana lah. Dari sebab itu, Undi 18 kita menyokong penurunan hak mengundi, tapi kita tidak menyokong hak mengundi kepada orang tua. So, when we talk about inclusive democracy, kita kena memastikan bahawa semua orang yang layak untuk mengundi mempunyai akses untuk mengundi. Kita melihat contohnya banjir yang berlaku kini di Johor, di kawasan Adun Puteri Wangsa, YB Amira Aisyah. Saya nampak TikTok dia apabila dia turun ke kawasan, dia turun ke sekolah. Sekolah yang telah menjadi pusat tempat mengundi semasa PRN Johor telah banjir sehingga pelajar pun tak boleh balik rumah. Kalau contohnya, kalau bukan sahaja melihat kalau macam mana orang nak keluar mengundi kalau rumah dia orang banjir. Bagaimana kalau pusat tempat mengundi itu sendiri banjir? Kita tidak ada SOP daripada EC walaupun mereka telah bersyuarat dan sebagainya untuk mengendalikan isu-isu sebegini. Adakah kita akan mengubah tempat pusat mengundi? Adakah EC atau kerajaan akan menyediakan pengangkutan? Adakah how do we navigate this? Dan sebenarnya EC juga telah diseru untuk melihat SOP mengundi sejak semasa COVID lagi. Semasa COVID kita ada 4 pilihan raya negeri dan mereka tidak berubah banyaklah dalam SOP mereka. Jadi saya juga walaupun saya tidak yakin, tapi saya benar-benar berharap bahawa EC akan melihat isu undi banjir ini dengan secara sangat-sangat serius kerana saya rasa kalau pada PRN lepas kita ada dengar orang-orang terutamanya daripada orang tua lah yang mengatakan jangan keluar mengundi sebab nanti dapat COVID dan sebagainya. Kalau kali ini naratif itu jangan keluar mengundi, tak ada point balik mengundi sebab kampung akan banjir, sekolah akan banjir.
ia akan memberi impak yang sangat-sangat teruk kepada voter turnout rate nanti. Ya, bercakap mengenai voter turnout rate juga, Kira, kita tak boleh nafikan diaspora Malaysia yang berada di luar negara. Pada pandangan Kira, tempoh kempen 14 hari, lagi beberapa hari saja pendaftaran untuk undi pos akan ditutup. Ada 2-3 hari. Bagaimana ini sebenarnya mencukupi tempoh waktunya ataupun apa mungkin usaha yang boleh dilakukan, yang sedang dilakukan untuk kata kuncinya facilitate. Mungkin itu isi perlu dengar, letakkan dalam vocabulary mereka lebih banyak, facilitate para pengundi untuk laksana tanggungjawab mereka. Kira dengan soalan ni pun macam fed up muka. Saya jujurnya memang saya fed up sebab kita dah berapa kali PRN, kita dah beberapa kali mengetahui bahawa sejak COVID, elections are not easy, dan setiap kali kita membuat PRN dan kemudian PRU, orang ramai akan mempunyai masalah yang sama. Maksudnya mereka tidak mampu untuk pulang mengundi. Kan tadi pagi korang dah interview dengan Joe mengenai couple, bagaimana mungkin anak muda mungkin tong-tong kereta dan sebagainya macam kita nak pergi balik kelas. Tapi kalau untuk anak muda mahasiswa di luar sana, saya sebagai seorang dulu saya mahasiswa yang berada di Amerika Syarikat, saya tidak pernah mengambil kisah pun mengenai PRU kerana saya bukan pengundi dan juga tidak akan efek saya. Tetapi sekarang mahasiswa di luar sana mempunyai hak untuk bersuara. Dan kalau sebelum ini pun Undi 18 bersama dengan kumpulan-kumpulan mahasiswa lain di bawah Coalition Vote Malaysia, kami telah menekankan bahawa sekurang-kurangnya tempoh berkempen harus 21 hari untuk memberi cukup masa untuk kertas undi sampai ke rumah mereka di luar negara dan kemudian mereka boleh menghantar balik undi tersebut ke Malaysia. Kalau tempoh berkempen itu terlalu pendek, kita memang mengharap bahawa FedEx, DHL semua memang sangat-sangat cepatlah dan boleh menghantar kertas undi balik. Dan paling penting sebenarnya tempoh berkempen sangat pendek memberi disadvantage kepada pengundi luar negara kerana mereka tidak mempunyai masa untuk meneliti manifesto, memilih wakil rakyat mereka. So it defeats the purpose of voting kalau kita tidak memberi masa yang secukupnya untuk pengundi memilih siapa calon wakil rakyat mereka. Masa memang sering masa memang sering mencemburui kita dari soal election dan sebagainya, tapi kita harapkan dalam masa yang singkat ini banyak lagi usaha-usaha secara bersama menyeluruh dapat dilaksanakan untuk memastikan semua orang dapat menunaikan tanggungjawab mereka mengundi dalam PRU 15 nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18. Sekian saja awal ni pagi. Saya Hafizal Zaman. Saya Keraman. Jumpa lagi.